Ni kita chapter 4 ni, conics. Kita pergi kepada 4.3 parabola. Okey, untuk parabola ni kita ada dua formula. Kita ada dua formula. Kita ada dua bentuk yang sama ada bentuk senyum dengan masam. Satu, kemudian sama ada bentuk C atau C terbalik. Okey, ini bentuk parabola. Okey, sama ada senyum atau masam, satu lagi bentuk C ataupun C terbalik. So kita sambung. Kalau kita tengok sebelum ni, kita dah belajar graf Y sama dengan X kuasa 2. Okey, kalau bentuk ni maksud dia kita punya graf kita mesti bentuk senyum atau masam. Jadi kalau kita dapat positif, kalau equation kita positif maka bentuk senyum. Kalau negatif, bentuk masam. Okey, satu lagi kita dah belajar kalau X ni sama dengan Y kuasa 2, maka graf kita mesti bentuk C. Bentuk C. Kalau katakan negatif kat sini, maka C terbalik. Okey. So kita boleh ingat daripada sinilah. Okey, jadi kita sekarang ni nak tentukan bentuk senyum ke ataupun bentuk C, kita kena lihat yang kuasa 1 tu. Kalau untuk di sini yang kuasa 1 tu adalah Y, maka graf kita ni parallel to Y axis. Kita lihat yang kuasa 1 tu. Sama juga untuk yang kedua ni. Kita lihat yang kuasa 1. Sekarang ni yang kuasa 1 ni adalah X, maka kita punya parabola bentuk parallel to X axis. Okey, itu cara kita nak ingat. Itu cara yang pertama lah. Cara yang kedua, kita ingat je kalau macam ni kalau X tu sebelah kanan, maka mesti bentuk C atau C terbalik. Kalau Y tu sebelah kanan, maka mesti bentuk U ataupun N. Okey. So kita ada dua cara. Penulisan parabola ni, equation of parabola, penulisan dia kita mesti mulakan dengan kuasa 2. Kalau macam tadi saya mulakan dengan Y, mulakan dengan X. Penulisan equation kita mesti bermula dengan kuasa 2. Okey, jadi kalau macam ni kan, ini formula yang pertama, ini formula yang kedua. Formula yang pertama kita nak tahu ini bentuk yang mana ni. Kita lihat sebelah kanan tu apa. Kalau sebelah kanan tu adalah X kuasa 1, maka kita punya parabola kita mesti parallel to X axis. Macam tadilah. Okey, kalau sebelah kanan ni adalah Y, maka kita punya parabola tu adalah parallel to Y axis. Y. Okey, itu cara pertama. Cara yang kedua, tengok X sebelah kanan maka parallel to X. Y sebelah kanan maka parallel to Y axis. Okey. Kemudian kita perlu dapatkan maklumat vertex, fokus dan directrix. Okey. Dalam parabola kita hanya perlu dapatkan constant P je. Constant P je. Kalau ellipse kita perlukan constant A, B, C. Kalau ellipse. Kalau parabola satu je. Kalau nilai P ni positif, maka bentuk C. Kalau P ni negatif, maka graf kita mesti bentuk terbalik. Sama juga untuk kat sini. Kalau P ni bernilai positif, maka bentuk senyum. Kalau bernilai negatif, maka bentuk masam. Okey. So nanti kita akan tengok bagaimana cara kita nak tentukan vertex, fokus dan directrix. Okey, kita lihat tutorial yang keempat ni, kita lihat soalan 12. Okey, soalan 12. Okey, fokus kita nak dapatkan find the focus, directrix and vertex. Kita tak guna foci sebab kita hanya ada satu fokus. Okey, sebelum tu kita lihat dulu. Okey. Kalau kita lihat equation yang pertama, equation yang pertama, x squared equals to 9y. Okey, yang ini kita boleh comparekan dengan standard form kita adalah x minus h squared equals to 4p in bracket y minus k. Ini kita punya standard form equation. Kalau x bermula dengan kuasa 2, x kuasa 2. Okey, kalau dekat sini kita punya vertex,
kalau kita compare dekat sini, maka kita dah dapat jawapan yang pertama. Okey, jawapan yang pertama kita adalah vertex 0, 0. Vertex kita adalah 0, 0. Sebab nilai H dan K dia tak ada. Okey, kemudian kita nak dapatkan fokus. Seterusnya dapatkan fokus. Fokus ni kita kena tahu nilai P. Nak tahu nilai P, kita kena comparekan dengan ni 4P ni, kita comparekan dengan ni 9 ni. Ni maksud dia kita kena buat pengiraan sikit. Kita kira 4P equals to 9. Maka P itu adalah sama dengan 9/4. Maka bila kita nak cari fokus dan directress, kita mesti bergantung kepada nilai P 9/4. Okey, kemudian nak dapatkan fokus. Okey, nak dapatkan jawapan fokus. Ni fokus. Selalunya kita perlu buat lakaran. Okey, tadi kita dah tengok tadi, kalau Y tu kuasa 1 tu sebelah kanan, maka kita punya parabola tu mesti parallel to Y axis. Parallel to Y axis. Maksud dia mesti bentuk senyum. Okey, mesti bentuk senyum. Kita perlu buat lakaran. Kemudian yang di sini kita akan buat satu garis symmetrical line. Okey, yang di sini adalah vertex. Okey, kalau vertex kita adalah 0, 0, maka fokus mesti berada di dalam parabola. Fokus mesti berada di dalam parabola. Directress mesti berada di luar. Directress. Okey, dan kita bergerak dengan menggunakan nilai P tadi. Nilai P. Yang ke bawah pun sama. Nilai P. Okey, jadi kita nampak daripada lakaran ni, kita punya fokus dia bergerak ke atas. Directress bergerak ke bawah. Okay, jadi bila kita lihat pergerakan atas dan bawah, maka nilai Y itu yang akan berubah. Okay, nilai Y daripada vertex tu akan berubah. Okay, jadi untuk fokus, kita boleh gunakan nilai 0, kekal. Yang Y ni kita ambil 0 plus 9/4. Okay, maka kita akan dapat koordinat 0, 9/4. Macam tu. Kemudian directress, directress ni pula dia bukan koordinat. Tapi yang berubah tu adalah Y. Bila kita nak tulis directress, maka kita tulis Y sama dengan, sebab Y yang berubah, Y sama dengan kita punya Y daripada vertex ni 0 asalnya. Tetapi dia bergerak ke bawah, dia turun ke bawah. Bila turun ke bawah, kita kena tolak. Okay, maka kita akan tulis Y equals to negative 9/4. Jadi untuk directress mesti guna equation. Kalau fokus, kita guna koordinat. Okey, soalan B pula. Okey, soalan B, kita kena ubah dulu Kita kena ubah. Pastikan jadikan kuasa 2 sebelah kiri, yang lain tu sebelah kanan. Okey, so daripada B ni kita gerakkan 6Y tu sebelah kanan. Okey, kemudian kita comparekan dengan standard form. Standard form equation sama macam tadi, x minus h squared equals to 4p y minus k. Okey. So sama juga h dan k kita ni 0. Y pun 0. Maka kita punya vertex adalah 0, 0. Okey, kemudian bila kita nak menjawab soalan fokus dengan directress, kita perlukan nilai P. Nilai P itu berapa? Jadi kita kena buat pengiraan 4P equals to, kita compare kan, ini 4P ni kita samakan dengan negatif 6. Negatif 6. So kita akan dapat P itu adalah sama dengan negatif 3/2. Okey. Yang ini kita kena hati-hatilah. Ini kita kena hati-hati. P kita ni adalah negatif 3/2. Negatif ni dia menunjukkan bahawa graf kita terbalik. Okey. P ni menunjukkan graf kita terbalik. Okey, katakan kita lihat kat sini. Daripada equation ni kita lihat yang sebelah kanan tu adalah Y. Maka kita punya parabola kita mesti parallel to Y axis. Jadi kalau kita nak buat lakaran,
mesti parallel to y axis, tapi disebabkan P kita ni negatif, maka kita kena lukis terbalik. Macam tu. Maksudnya masam. Okey. So kalau kita nak dapatkan fokus, kalau kita nak kira fokus, okey, daripada lakaran ni. Okey, daripada lakaran ni, okey, katakan saya lakarkan ni. Ini kita punya garis symmetrical ni. Kita punya vertex kita adalah yang ni. Vertex 0, 0. Kemudian fokus mesti berada di bawah. Fokus mesti berada di bawah. Directrix mesti berada di luar. Okey. Kemudian semasa kita nak buat pengiraan, kita akan gunakan P itu nilai yang positif masa kita buat pengiraan. Okey, maksud dia, tengok kalau dia bergerak ke atas, tambah dengan 3/2. Kalau bergerak ke bawah, tolak 3/2. Tolak 3/2. Okey. Maknanya masa kita nak tentukan fokus dan directrix ni, kita gunakan nilai P tu. Tengok kalau bergerak ke atas, positif. Kalau bergerak ke bawah, negatif 3/2. Okey. So hati-hati pengiraan. Sama juga untuk kes yang di sini, fokus dan directrix ni bergerak atas dan bawah. Bila atas dan bawah, maksud dia koordinat Y yang berubah. Okey. So fokus 0, Y ni kita akan ubah. Kalau bergerak ke bawah, fokus bergerak ke bawah, maka gunakan tolak 3/2. 3/2. Maka koordinat kita adalah 0, -3/2. Okey, kemudian directrix. Directrix jangan kita tulis koordinat. Kita tengok pergerakan kita. Yang berubah adalah Y. So kita akan buat Y sama dengan 0. Dia bergerak ke atas. Bila bergerak ke atas, kita kena tambah dengan P. 3/2. Jangan tambah dengan P. Disebabkan P kita negatif 3/2. Terus kamu ambil 0 minus 3/2. Salah lah. Okay. Masa kita nak tentukan fokus dan directrix, ambil nilai P itu ikut pergerakan. Kalau pergerakan ke atas, kita ambil positif. Pergerakan ke bawah, kita ambil negatif. Okey. So hati-hati di sini pengiraan dia. Y sama dengan 3/2. Y sama dengan Y kuasa 2 sama dengan 4X. Jadi kita comparekan dengan Y minus K squared equals to 4P. 4px minus h. Okey. Jadi yang pertama kita tentukan vertex. Okey, vertex kita adalah kalau ikut kat sini nilai k dan h kita tak ada. So vertex kita adalah 0, 0. Kemudian kita nak menjawab soalan seterusnya, fokus dan directrix, maka kita perlukan nilai p. Jadi kita kena kira dulu nilai p dengan cara ambil 4p ni samakan dengan 4. Samakan dengan 4. Okey, so kita kira 4p equals to 4. Maka p itu adalah sama dengan 1. Okey. Maka graf kita parallel to x axis. Maka positif. Maka kita mesti buat bentuk C. So kita lakarlah bentuk C. Dan jangan lupa kita mesti buat symmetrical line. Yang inilah. Okey, dan yang di sini adalah vertex. Vertex kita adalah 0, 0 dan fokus mesti berada di dalam. Fokus. Directrix mesti berada di luar. Okey. Dan pergerakan kita adalah satu unit. Satu unit kanan, satu unit kiri. Bila bergerak kanan kiri, maka koordinat vertex ni yang berubah adalah X. So kalau kita nak jawab fokus, X tu kena ubah. Daripada vertex pergi ke fokus sebelah kanan, maka kita kena tambah 0 plus 1. Yang Y tak berubah. Maka koordinat fokus adalah 1, 0. Untuk directrix, disebabkan ni saya tulis directrix disebabkan pergerakan kanan kiri, maka X tu yang berubah. Maka kita tulislah X tu sebagai tajuk. So daripada 0 vertex dia pergi ke kiri.
Kalau ke kiri tolak 1. Maka kita mesti tulis x equals to -1. Jadi directress jangan tulis dalam bentuk koordinat. Dia mesti dalam bentuk equation. 12D. Okey, 12D. Okey, kita dah beri equation y squared equals to -8x. Okey. Jadi kalau kita nak comparekan daripada general form, daripada standard form, okay, kita boleh tulis y minus k all squared equals to 4p x minus h. Okay. Jadi daripada sini kita akan dapat vertex. Okay, vertex kita adalah x0, y0. Sebab kita tak ada nilai hk. 0. Okey, kemudian seterusnya kita nak mencari fokus. Okey, untuk mencari fokus kita perlu dapatkan p kita. Okey, untuk dapatkan p ni kita ambil 4p ni samakan dengan -8. Okey, so kita ambil 4p equals to -8, maka p itu adalah -2. Okey, negatif ni menunjukkan bahawa graf kita adalah terbalik. Okey, katakan kita nak lukis graf, kita lihat sebelah kanan ni adalah x, maka parabola kita mesti parallel to x axis. Sepatutnya kita punya graf mesti bentuk C. Tapi disebabkan ada negatif, maka kita akan buat parabola tu terbalik. Seperti yang ni lah. Okay, so kita buat symmetrical line. So yang ini adalah vertex. So vertex V adalah 0, 0. Okey, dan kita kena ingat dalam parabola tu mesti fokus, yang di luar tu adalah directress. Garis dia mesti garis putus-putus, directress. Jadi kalau kita dapatkan fokus, bila kita lihat kita punya fokus ni dia bergerak kiri, directress bergerak kanan. Bila pergerakan kiri dan kanan, maka yang perlu kita ubah adalah koordinat x. Okey. Jadi fokus ni kita boleh kira dengan cara 0 plus, kalau bergerak ke kiri, so kita akan gunakan nilai p itu negatif. Dia bergerak kiri, kalau kita lihat sini 2 unit, ini pun 2 unit. Okey, kalau bergerak ke kiri maka kita akan dapat 0 subtract to -2. Okey. Okey, jadi fokus kita akan ambil 0, kemudian dia bergerak ke kiri, so kita akan ambil -2. Okey, -2. Dan koordinat untuk y kekal tak berubah. Koordinat untuk y kekal tak berubah. So fokus kita adalah -2, 0. Sama juga untuk directress, yang berubah adalah x. So kita gunakan x equals to, daripada vertex ni 0, kemudian dia bergerak ke kanan, so kita gunakan P yang positif. P yang positif iaitu 2. 2. So kita akan gunakan X equals to 2. Okay, X equals to 2. Okay, soalan 13. Okay, katakan saya ambil soalan yang pertama lah. Okay, soalan yang pertama, ini dalam bentuk standard form. Y minus 2 all squared equals to 4x minus 3. Okay. Jadi kalau kita nak lukis graf, kita lihat sebelah kanan ni. Sebelah kanan ni adalah x. Maksudnya yang kuasa 1 tu. Sebelah kanan, maka kita kena lukis parabola parallel to x axis. Kemudian kita lihat positif ke negatif. Kalau positif, maka bentuk dia kekal bentuk C. So kita pada bentuk C. Ni parabola. Okey, jadi soalan dia yang pertama kita dapatkan, kita dapatkan dulu dia punya vertex. Okey. So jangan pastikan ini yang vertex ni, kita kena pastikan koordinat x tu. Yang pertama x. Refer pada kurungan x. Ini nampak -3, tapi kita nak tulis mesti ambil positif. Nilai y nampak -2, tapi kalau kita keluarkan ambil positif. So jangan ikut apa yang kita nampak ni, dia kena terbalik. Okey, kemudian
Kalau kita nak teruskan, nak mencari fokus dengan directrice, fokus dan directrice, maka kita perlukan nilai P. Okay. Jadi kita kira dulu P. Okay, untuk P ni kita comparekan daripada standard form equation ni. Okay, ini kuasa 2 equals to 4P X minus H. Okay, maksudnya 4P ni kita ambil samakan dengan 4 kat sini. So kita kira 4P equals to 4 dan P ni kita dapat sama dengan 1. Okey, kemudian kita buat lakaran kat sini. So kita nampak fokus mesti berada di dalam, directrice mesti berada di luar. Ini adalah directrice, mesti berada di luar. Pergerakan dia daripada vertex. Okey, kita labelkan vertex kita ni adalah 32. Dan pergerakan gunakan nilai P. Kita bergerak ke kanan 1 unit, ke kiri 1 unit. Okey. Dan pergerakan tu adalah kanan dan kiri. Bila kanan dan kiri, maksud dia koordinat vertex kita ni yang berubah adalah X. Okey. Kalau bergerak kanan kiri, yang berubah adalah X. Kalau bergerak atas bawah, yang berubah adalah Y. Okay. So fokus kita adalah, jadi kalau kita nak cari fokus, tadi kita dah lihat yang berubah adalah X. Okay. X tu daripada vertex, asalnya 3. Tapi kita kena tengok pergerakan fokus tu dia bergerak ke kanan. Bila ke kanan, tambah 1 unit. Y tak berubah. Maka jawapan dia adalah 42. Kemudian nak cari directrice. Okey, yang tadi yang berubah adalah X, maka jadikan X tu sebagai tajuk. Nilai X asalnya 3, tapi dia bergerak daripada vertex ke kiri. Bila ke kiri, tolak 1. Maka kita akan tulis X tu sama dengan 2. Okey. So ini directrice. So kita labelkan ni X sama dengan 2. Fokus adalah 42. Okey, sebab soalan dia sekali the following parabola. Okey, untuk yang di sini ada nak tanya tak? Boleh? Untuk yang di sini. Directrice tu kita buat garis putus-putus. Okey, sebab dia bukan graf. Kita akan buat garis putus-putus. Okey, untuk 13B, equation kita y plus 2 all squared equals to negative 8 x minus 1. Okey, so daripada sini kita dapatkan dulu dia punya vertex. Okey, vertex kita adalah daripada sini, kurungan yang ada x ni, kita ambil 1, yang y ni kita baca negative 2. Okey, kita nampak positif 2, tapi bila kita masukkan ke dalam vertex, kita kena ambil nilai negative 2. Okey, kemudian kita perlu dapatkan fokus dan directrice. Okay. Jadi kita perlukan nilai P dia. Jadi kalau untuk dapatkan nilai P, kita mesti ambil 4P equals to, ambil samakan dengan negatif 8. Maka P itu adalah negatif 2. Okay. Kita perlukan nilai P ni untuk mencari fokus dan directrice. Fokus dan directrice. Okay, directrice. Okey, untuk dapatkan fokus dan directrice ni, kita perlu lakaran. Okey, cara kita lakarkan, kita lihat sebelah kanan ni adalah X. Bila X, maksud dia parabola kita parallel to X axis. Maka kita lukis X axis, kemudian sepatutnya C. Tapi disebabkan P kita ni bernilai negatif, maka graf kita C yang terbalik. So kita akan lukis macam ni. Dan kita ada symmetrical line. So kita labelkan yang ini adalah vertex. Vertex kita adalah 1, negatif 2. Dan kita ada fokus mesti berada dalam parabola dan directrice mesti berada di luar. Okey, berada di luar. Dan jarak yang kita gunakan adalah sebanyak 2 unit. So ini 2 unit. Yang ini adalah 2 unit. Okey. Yang campur tolak tu kita akan ambil kira. Kalau pergerakan ke kanan tambah pergerakan ke kiri tolak. Okey. Yang negatif yang di sini hanya untuk menentukan bentuk graf.
Patutnya kita punya bentuk graf kita C. Tapi disebabkan P kita negatif, terbalikkan dia. Kemudian pengiraan fokus dan directrix ikut pergerakan kanan ke kiri. Okey, untuk fokus kita lihat pergerakan kanan kiri, maka koordinat X ni yang berubah. Maksud dia 1 ni kita akan ubah. Kita lihat fokus bergerak ke kiri, maka gunakan 2 ni tapi kena ambil tolak 2. Yang koordinat Y ni tak berubah. So jawapan dia adalah negatif 1 dan negatif 2. Untuk directrix jangan bagi tahu koordinat. Kita kena nyatakan X tu berapa. X berapa, maksud dia daripada 1 dia bergerak ke kanan. Tambah 2. Maka directrix kita adalah X sama dengan 3. Okey, kita lihat soalan C. Okey, soalan C. Untuk soalan C ni pula, kita ada X tolak 2 kuasa 2 sama dengan negatif 12 Y tolak 1. Kita comparekan dengan general form kita adalah yang ni. Okey, kalau dah biasa tak perlu tulis yang ni. Okey, yang pertama kita lihat kita punya parabola ni bentuk dia adalah parallel to Y axis sebab sebelah kanan tu adalah Y. Jadi sama ada senyum ataupun masam. Tapi disebabkan ada nilai tu negatif, maka jangan ambil graf senyum. Kita kena ambil graf masam. So kita buat je lakaran masam. Okey, 21 21. Okey, kemudian kita nak dapatkan fokus. Untuk dapatkan fokus, kita mesti tahu nilai P dia berapa. So kita kena kira sikit dengan cara kita ambil 4P ni. 4P samakan dengan negatif 12. Negatif 12. So kita akan dapat P tu sama dengan negatif 3. Okey. Ingat yang P negatif 3 ni, negatif tu menunjukkan graf kita terbalik. Okey. Kemudian masa kita nak buat pengiraan, kita tengok pergerakan dia. Kalau daripada vertex pergi ke atas, maka gunakan nilai P yang positif. Tambah 3. Kemudian daripada vertex pergi ke fokus, dia turun ke bawah, maka gunakan nilai P negatif 3. Okey, boleh ya? Jadi jangan sentiasa guna P tu negatif 3. Kita ambil nombor je. Kemudian ikut pergerakan. Kalau ke atas, tambah. Kalau ke bawah, tolak. P negatif 3 ni menunjukkan graf kita bentuk terbalik. Okey. So kita lihat kat sini vertex kita 2 1. Kemudian kita akan bergerak ke atas dan bawah. Plat 3. So jawapan dia kita akan tulis 2 negatif 2. Selesai. Kemudian directrix. Okey, directrix ni sebab pergerakan Y yang berubah, maka kita tulis Y sebagai tajuk. So kita ambil nilai Y kita 1 tambah 3. Maka Y itu sama dengan 4. Y sama dengan 4. Okey, so kita dah boleh labelkan directrix. Kita labelkan dia sebagai Y sama dengan 4. Fokus adalah 2 negatif 2. Jadi kalau soalan kata sketch the graph, so kita akan lukis macam ni lah. Okay, soalan D. Soalan D ni dia bukan dalam bentuk standard form. Jadi kita kena ubah dulu. So untuk soalan D ni x squared plus 8x equals to 8y plus 8. Okay. Yang ini kita kena gunakan commutator square. So kita ubah x plus 4 all squared. Mana dapat plus 4 ni? Kita ambil coefficient of x dibuat by 2. Subtract to 4 squared. Okey, kemudian kita akan samakan dengan 8y tambah 8. Okey, untuk yang di sini kita simplify. Ini negatif 16 bawa ke sana. Negatif 16 tambah 8. Negatif 16 tambah 8. Sorry, ni 16 bawa sana. So 16 tambah 8 24. So kita akan ambil 8y sama dengan 24. Okey, kemudian ini belum lagi bentuk standard form ni. Kita kena factorize 4. Kita kena factorize, bukan 4, kita factorize 8. Y plus 3. Okey. Jadi kalau kita nak tentukan graf parabola, pastikan kita mesti berhenti sampai sini.
Okey. Mesti berhenti sampai sini. Kemudian kalau kita nak tentukan vertex dia, kita dah boleh terus baca. Vertex adalah, kalau kat sini vertex adalah negatif 4 dan negatif 3. Okey, vertex kita adalah negatif 4, negatif 3. Okey, kemudian nak tentukan fokus, directress. Selalunya kita kena buat lakaran dia. Okey, kita lihat sebelah kanan ni adalah Y. Sebelah kanan ni adalah Y, maka parabola kita mesti bentuk parallel to Y axis, sama ada senyum ataupun masam. Kalau senyum masam, kita lihat kat sini. Kalau positif, maka graf kita mesti bentuk senyum. So, mesti bentuk senyum. Okey, bentuk senyum. Kemudian jangan lupa kita buat direct ni symmetrical line. Vertex adalah yang ni. Vertex kita dah dapat tadi. Negatif 4, negatif 3. Kemudian fokus mesti berada di dalam parabola. Directress mesti di luar. Okey, kemudian fokus dan directress kita mesti cari P dia berapa. Jadi kita ambil je 4P sama dengan ni, nombor ni 8 sebelah kurungan ni. So sama dengan 8, maka P tu sama dengan 2. Okey. Jadi pergerakan dia kalau ke atas tambah 2, kalau ke bawah ni tolak 2. Okey. Jadi daripada sini terus fokus. Okey, fokus kita adalah daripada vertex pergi ke atas. Maka Y yang berubah. Maka kita ambillah negatif 3 tambah 2. So jawapan kita adalah negatif 4. Y yang berubah. Negatif 3 tambah 2. So dapatlah negatif 1. Kemudian directress. Tadi kita nampak tadi Y yang berubah. Maka jadikan Y sebagai tajuk. Daripada negatif 3, dia turun ke bawah sebanyak 2 unit. Maka directress kita adalah negatif 5. Okey, so kita labelkan ini adalah negatif 5. Fokus adalah negatif 4, negatif 1. Okey, soalan 14, kita nak dapatkan find the equation of a parabola. Okey, sekarang ni yang diberi adalah fokus. Yang pertama fokus, yang kedua adalah directress. Okey, kalau kita jumpa soalan yang macam ni, kita mesti buat lakaran dulu. Okey, yang pertama ini kalau directress ni kita ubah sikit ya. So ini adalah fokus. Saya tulis fokus to 0. Kemudian directress adalah sekejap ya. Directress adalah, kita jadikan X ni sebagai tajuk, maka dia adalah negatif 2. Okey, negatif 2. Jadi kita buatlah lakaran. Okey, lakaran dia kita ada, kita ambil, kalau kita lukis. Okey, kalau boleh kita ambil koordinat lah. So 2 0, maksudnya sini 1, sini 2, 2 0, sini. Ini kita punya fokus. Directress kita adalah negatif 2. Ini negatif 1, sini negatif 2. Okey. Ni kita punya directress. Yang ni adalah fokus. Okey. Jadi kita punya graf kita, vertex kita mesti di antara directress dan fokus. So mesti di sini lah. Tengah-tengah dia. So bentuk dia mesti macam ini. Okey, mesti macam ni. Okey, sebab kita tengok tadi parabola ni fokus dia mesti berada dalam parabola. So mesti bentuk sini. Dia tak mungkin ke sini. Dia tak boleh senyum. Sebab parabola kita ni mesti opposite dia adalah directress. So daripada sini kita akan dapatkan soalan nak fokus soalan nak equation. Okey, yang pertama kita perlu dapatkan vertex. So vertex ni adalah kedudukan tengah-tengah di antara directress dan fokus. So kita akan nampak sini adalah 0 0 0 0 vertex.
Okey, kemudian kita perlu dapatkan P. P itu kita boleh baca sama ada daripada vertex pergi ke fokus ataupun daripada vertex pergi ke directress. Kita tengok berapa unit. So kita nampak kat sini 2 unit. Maka P itu adalah sama dengan 2. Okey, untuk yang P ni kita tengok graf kita. Dia bentuk C ke kanan. Bila ke kanan, pastikan P kita mesti ambil positif 2. Jadi equation kita disebabkan vertex kita ni 0, 0, maka kita boleh tulis Y kuasa 2 sama dengan, ini kita punya formula kita lah. Okey, kemudian saya tulis Y kuasa 2, P kita adalah 8, P kita 2, so 8X. Okey, kalau kita semak balik, betul lah, kalau sebelah kanan tu adalah X, maka kita punya parabola tu parallel to X axis. Okey, yang kuasa 2 tu sebelah kiri. Okey, maka itulah kita punya jawapan. Okey, setakat ni ada nak tanya? Muhammad Fadli, ada soalan nak tanya? Fadli? Tak ada? Okey, kita Tak ada, sir. tak ada. Kita lihat satu lagi contoh. Okey, katakan saya ambil soalan B ni. Okey, soalan B. Boleh ke? Boleh? Tak ada. Okey. Kita lihat soalan B pula. Fokus kita adalah 0, 4. Kemudian directress adalah Y equals to -4. Okey. So kita buat lakaran. Okey, kita buat lakaran 0, 4. Okey, kalau 0, 4 maksud dia sinilah. Ni 2, sini 4. 0, 0, 4. Salah ni, ini 2, sini 4. Maksud dia Y itu yang 4. Y itu yang 4. Kemudian directress kita adalah, ini adalah fokus. Directress kita adalah Y -4. So ni -2. Ini adalah -4. Maka directress kita yang ni. Okey. Jadi parabola tu mesti bentuk di sini. Okey, mesti bentuk di sini. Okey, lebih kurang macam tu ya. Sebab bila fokus kat sini, parabola mesti berada dalam parabola. Directress mesti berada di luar. Okey. So parallel to Y axis. Bila parallel to Y axis, kita dah nampak kita punya equation kita adalah X minus H squared equals to 4py minus k. Mesti guna yang ni, sebab parallel to Y axis. Okey, tugas kita nak cari P tu berapa. Okey, yang pertama vertex. Okey, vertex sama macam tadi lah. Bila fokus sini, directress di sini, yang di tengah tu adalah vertex. So kita nampak vertex tu adalah 0, 0. Sama macam tadi, 0, 0. Kemudian P kita lihat berapa jauh daripada vertex pergi ke fokus. So kita nampak 4 unit. Maka P itu adalah 4 unit. P itu 4 unit. Graf kita bentuk senyum. Maka memang salah, P ni kita ambil positif. Kalau graf kita terbalik, maka jangan ambil P4, P -4. Okey, so daripada sini kita ganti untuk X kita 0. So kita boleh tulis X kuasa 2 sama dengan 4 darab 4, 16. Y tolak 4. Okey. Jadi sama ada nak biarkan jawapan ni ataupun nak tulis terus X kuasa 2 sama dengan 16Y tolak 64. Okey. So inilah kita punya equation. Okey, untuk di sini kita perlukan lakaran ya. Katakan tulis dulu, ini adalah maklumat fokus. So kita ada fokus 1, 1. Kemudian kita ada directress Y equals to -1. So kita lukis. Okey, ini X, ini Y. Dan kita punya point kita adalah 1, 1. Okey, 1, 1. So di sini, ini kita punya fokus 1, 1. Kemudian kita punya directress Y equals to -1. So ini kita punya directress. Ini kita punya directress.
Okay, negative 1. Okay, directress. Ini kita punya fokus. Ini kita punya fokus. Jadi kalau kita lihat directress bentuk yang macam ni, maka parabola kita mesti di sini. So ini vertex. So kita akan lukis macam ni. Cuma lakaran je. So vertexnya di sini. So daripada lakaran tu kita dapati bahawa vertex kita adalah antara fokus dan directress. Ini negatif 1, yang ini 1, so yang tengah-tengah ni adalah 0. So y itu 0. Koordinat dia 1, 0. 1, 0. Okay, x0, x1, y itu adalah 0. Okey, kemudian kalau kita nak dapatkan fokus, kita lihat dia punya pergerakan dia adalah 1 unit atas, 1 unit ke bawah. Jadi kalau kita lukis, so betul ini, so betul ni. Soalan ini find the equation. Sekarang bentuk kita adalah parallel to y axis. Maka kita punya equation kita adalah parallel y axis. So kita boleh tulis x minus h squared equals to 4p x minus h. Maksudnya ini adalah y, y. Ini adalah y tolak k. Okey, y tolak k. Okey, p kita adalah 1 unit. Bentuk dia adalah bentuk senyum, maknanya positif lah. Jadi kita boleh tulis ini adalah x tolak 1 yang kita baca daripada vertex. Kemudian yang y ni dia punya k dia 0. P kita adalah nilai dia 1. P nilai dia adalah 1. Kita ambil daripada bacaan graf P1. So 4y. Jadi inilah kita punya equation. Jadi sama ada kita nak biarkan ni ataupun kita boleh expand. Okey, soalan 15. Kita nak dapatkan find the equation of a parabola. Okey, dia punya syarat dia kita ada fokus, kita ada vertex. Okey, ini yang diberilah. Okey, jadi kalau kita lihat yang pertama, fokus 7,2 and vertex adalah 5,2. So daripada sini, berdasarkan dua maklumat ni, fokus dan vertex ni, nilai yang berubah adalah pada koordinat x. Bila pada koordinat x, maksud dia parabola kita parallel to x axis. Okay? Jadi kalau kita lihat maklumat ni, maka kemungkinan kita punya equation kita adalah y minus k all squared equals to 4p x minus h. Sebab parallel to x axis, sebelah kanan mesti x. Okay? Jadi kalau kita ikut maklumat vertex, kita dah boleh tulis y tolak 2 kuasa 2 sama dengan 4p kemudian x minus 5. Okay? Kita dah hampir kepada jawapan yang kita nak, cuma kita kena tahu p itu berapa. Untuk tahu nilai p ni, kita boleh buat lakaran. Okay. Kalau kita buat lakaran, okay, katakan ini adalah symmetrical line. Kita labelkan vertex dulu. Kalau kita labelkan vertex, ini adalah koordinat dia 5, 2. Okay, kemudian fokus. Fokus adalah 7, 2. Ini adalah fokus. Maka kita punya parabola kita mesti bentuk yang ni. Okey, ke kanan. Okey, ke kanan. Okey, so kita akan lihat sini daripada vertex nak sampai ke fokus, dia menggunakan sebanyak 2 unit. 2 unit. Okey, maka p itu sama dengan 2. So daripada situ p itu adalah sama dengan 2. Jadi equation kita boleh tulis y minus 2 all squared equals to 4p, p darab 2. So kita boleh tulis 8 x tolak 5. Maka inilah kita punya equation of a parabola. Okey, untuk soalan B pula. Okey, soalan B, kita ada f fokus 3, 5. Kemudian kita ada vertex 3, 1. Okey, vertex 3, 1. Jadi sama macam tadi, kita lihat nilai apa yang berubah. Nilai yang berubah adalah nilai y.
bila kita lihat y yang berubah, maka kita punya parabola adalah parallel to y axis. Okey. Jadi kemungkinan graf kita bentuk senyum ataupun masam. Okey. Jadi kalau kita buat lakaran koordinat ya, katakan saya lakarkan ini adalah y, ini adalah x, y. Okey, 3, 5. Katakan pada nilai 3, x3, nilai kita yang pertama 3, 5. Okey, katakan sini 5. So 3, 5 tu adalah fokus. Kemudian 3, 1 adalah vertex. 3, 1 adalah vertex. Maka kalau kita ada fokus kat sini, parabola kita mesti bentuk senyum. Sebab kita kena pastikan fokus mesti berada dalam parabola. Okey, so daripada sini, bila kita ada maklumat parallel to y-axis, maka kita punya equation kita adalah x minus h squared equals to 4p y minus k. Okey, mesti gunakan ni. Maka kalau kita gunakan maklumat vertex, kita dah boleh tulis x minus 3 squared equals to 4p y minus k. K kita adalah 1. Okey, so daripada graf ni kita dapatkan maklumat p. P itu adalah jarak antara fokus dan vertex. Kalau sini 1, sini 5, maka nilai dia adalah 4. Jadi p itu mesti sama dengan 4. P adalah positif 4 sebab dia bentuk senyum. Jadi kita boleh tulis x tolak 3 kuasa 2 sama dengan 4 kali 4, 16. So in bracket y minus 1. Itu untuk jawapan 15B. Kita diberi fokus negatif 4. Kemudian vertex kita adalah 1, negatif 1. Kita lihat koordinat yang berubah adalah x. Maka kita boleh ramalkan parabola kita parallel to x axis. Okey. Jadi kalau kita buat lakaran, pastikan sama ada bentuk C ataupun C terbalik. Okey, jadi kalau kita buat lakaran, ni kalau kita buat lakaran, okey, kita buat paksi, okey, paksi y, kemudian kita buat paksi x. Okey, betul. Ni paksi y, paksi x. Okey. Koordinat kita adalah negatif 4, negatif 1. So, kita punya ni adalah negatif 1. Kemudian koordinat yang pertama 1, negatif 1. Maksudnya kita punya vertex kita adalah 1, negatif 1. Ini kita punya vertex. Ini kita punya vertex. Kemudian satu lagi maklumat adalah negatif 4. Katakan sini negatif 4. Ini adalah maklumat fokus. Kalau kita ada maklumat macam ni, maksud dia kita punya parabola mesti bentuk ke sini, ke kiri, bentuk C tapi dia ke kiri. Okey, ke kiri. Okey, lebih kurang tu. Okey, ini kita punya symmetrical line. Okey, jadi daripada sini kita dah boleh tulis yang tadi parallel to x axis tapi dia ke kiri. Jadi kita boleh tulis y minus k all squared equals to 4p x minus h. Okey, dan kalau kita refer pada vertex ni, kita boleh tulis y plus 1 squared equals to 4p x minus 1. Okey, kemudian kita lihat p kita ni adalah daripada 1. Kita punya tadi koordinat kita 1 sampai ke negatif 4. Maka dia menggunakan 5 unit. Tetapi disebabkan dia ke kiri, maka p kita tu adalah negatif 5. Sebab graf kita ke kiri. Okey, jadi equation kita adalah y tambah 1 kuasa 2. Kita kena ambil 4 darab negatif 5. So negatif 20. X minus 1. So inilah kita punya
equation kita. Okey, untuk yang pertama ni, maklumat yang pertama vertex 00. Sama lah ni. Cuma diberi tambahan directrix kita adalah x sama dengan negatif 4. Ini sama lah yang kita buat tadi ni. Okey, sama yang kita buat tadi. Okey, kita bermula daripada lakaran. Okey, daripada lakaran bermula daripada vertex 00. Ini adalah vertex dan directrix x negatif 4. X negatif 4. Yang ni lah. X negatif 4. Okey, jadi kalau berdasarkan maklumat ni, vertex dan directrix, maka lakaran parabola kita adalah yang ni. Dia mesti ke sini. Okey, mesti ke sini sebab parallel to x. Okey, sebab bila directrix tulis di sini sebelah kiri, maka parabola mesti dia menghadap directrix. Dia tak mungkin ke sini. Dia tak mungkin senyum sebab parabola mesti parallel, mesti opposite to directrix. Okey, kita dapatkan equation. Untuk dapatkan equation kita perlukan vertex 1. Kemudian kita perlukan P berapa. Okey, so dekat sini fokus kita tak ada. Dekat sini fokus kita tak ada. Kita tak perlu cari sebab soalan nak equation je. Untuk equation kita perlukan vertex. Vertex dah ada. Kita cuma perlukan P je. So P ni kita boleh ambil daripada vertex, tengok berapa jauh nak pergi ke directrix. Kita akan lihat 4 unit. Okey, dan kita boleh gunakan P itu sama dengan 4. Maka equation kita mesti bermula dengan y sebagai tajuk. So y kuasa 2 sama dengan 4px asalnya. Sebab graf kita parallel to x axis. Maka jawapan kita adalah y kuasa 2 sama dengan p kita adalah 4. So 16x. Okey, 16x. Lebih ni pula. Yang pertama kita punya maklumat vertex 00. Vertex 00. Tapi tambahan yang baru adalah focus 0 negative 3. Sama juga kita perlu buat lakaran dia. Kita buat lakaran. Okey, kita buat lakaran. So ini adalah fokus. Okey, jadi kalau kita nak buat lakaran, pastikan bila kita nak buat parabola, pastikan fokus ni mesti berada pada parabola. Fokus ni dalam parabola. Okey, so kita dah ada vertex 00. Fokus mesti kat sini. Okey, so kita dapat lakaran kita. Kita punya P kita boleh baca daripada vertex pergi ke F 3 unit. Okey, maka kita boleh ambil P itu sama dengan 3 unit. Tetapi disebabkan graf kita ni terbalik. Terbalik, maka letak negatif kat depan. Kalau graf kita bentuk senyum, ambil P itu positif. Okey, jadi sekarang ni graf kita parallel to y axis, maka bermula dengan penulisan x kuasa 2 sama dengan 4py. Kalau 4py maksud dia kita punya graf parabola parallel to y axis. Okey, so kita akan dapat x kuasa 2 sama dengan negatif 12 y. Itulah kita punya jawapan. Okey, untuk 16C open upward. Ini maksud dia bentuk senyum ke atas. Kemudian through passing the point 34. Okey, 34. Okey. Jadi kalau kita ramalkan bentuk dia adalah bentuk yang ni, kita punya vertex kita adalah 00. Vertex kita adalah 00. So kita boleh ramalkan bentuk dia adalah ni parallel to y axis, maka kita punya formula x minus h squared equals to 4p y minus k. Okey, kalau kita berdasarkan vertex ni, maka formula kita akan jadi mudah lagi. Semua tu 0 py. Kemudian kita perlu cari nilai p dia sebab soalan nak dapatkan find the equation ada parabola. Okey, maklumat tambahan kita adalah at point 34.
So kita gunakan maklumat ni, gantikan X tu dengan 3. So 9 sama dengan 4P multiply by 4. Okay. So daripada sini kita akan dapat P itu adalah 9/16. Maka kita punya equation kita adalah 9/16. 4 darab dengan 9/16 Y. Okay. So X squared equals to 9/4 Y. So inilah kita punya equation kita. Okey, soalan 17. Yang pertama, so daripada equation yang diberi ni, saya tulis Y minus 3 equals to square root of 4X plus 2. Okey, kemudian kalau kita kuasa 2 kiri dan kanan, kita boleh dapat ni kuasa 2 sama dengan 4X plus 2. Okey. So daripada sini kita akan dapat vertex kita adalah X tu negatif 2, Y itu adalah 3. Kemudian kalau kita nak dapatkan fokus dan directress, kita perlukan nilai P. Okey. Untuk nilai P ni kita boleh ambil 4P samakan dengan 4 yang sebelah kurungan ni, 4. So kita akan dapat P itu sama dengan 1. Okey, P sama dengan 1. Jadi kalau kita lukis, kita boleh lukis, okey, sebelah kanan kita ni adalah X, maka parabola kita adalah parallel to X axis dan nilai P itu adalah positif, maka mesti bentuk C. Kita punya parabola ni kita mesti bentuk C, dan ini adalah symmetrical line. Okey, so yang ini saya labelkan ni vertex negatif 2, 3. Kemudian fokus mesti berada dalam parabola dan directress mesti berada di luar. Okey. Kemudian kalau kita dapatkan fokus, kita lihat daripada gambar rajah ni, fokus dia bergerak kanan dan kiri. Maksud dia koordinat vertex ni X yang berubah. Daripada vertex dia pergi ke kanan untuk dapatkan fokus, maka kita mesti tambah 1. Yang Y ni kekal, tak berubah. So negatif 1, 3. Kemudian kalau kita dapatkan directress, okey, directress kita boleh ambil sebab X yang berubah, jadikan X sebagai tajuk. So daripada X negatif 1, negatif 2, so X sama dengan negatif 2, kita tengok dia bergerak ke kiri untuk dapatkan directress, maka kena tolak 1. So jawapan kita adalah X sama dengan negatif 3. Okay, jadi kalau kita nak lakarkan, so kita boleh ambil F adalah negatif 1, 3 dan directress kita adalah X sama dengan negatif 3. Untuk 18 saya tunjuk satu contoh. Untuk yang A ni, okay, untuk yang A ni kita akan buat Y kuasa 2 tolak 4Y tolak 6X equals to 8. Okay, kita nak express the following parabola equation in the standard form. Dia nak dalam bentuk standard form. Okey, kita kumpulkan dulu. So yang ini adalah Y kuasa 2 tolak 4Y sama dengan 6X tambah 8. Untuk sebelah kiri ni kita kena buat commutator square. So kita boleh buat Y tolak 4, bukan tolak 4, tolak 2. Tolak 2 kuasa 2 tolak dengan negatif 2 kuasa 2. Ini kita gunakan commutator square. Mana atas negatif 2 ni? Kita ambil coefficient of Y ni divide by 2. Sama dengan 6X tambah 8. Okey, maka kita ada Y tolak 2 kuasa 2. Nombor kena gerakkan ke sebelah kanan. Ni kalau gerak sebelah kanan, dia akan jadi tambah 4. So sebelah kanan dapat 12. Kemudian kita akan factorize X tambah 2. Okey, jadi kita mesti berhenti di sini. Berhenti di sini. Okey, ini yang dipanggil standard form ni. Kemudian bila kita dah dapat parabola equation, kita kena state coordinate vertices. Sepatutnya tak boleh guna foci, fokus, sepatutnya fokus. Parabola dia hanya guna satu je, fokus.
fokus. Okay, so kalau kita nak dapatkan ni, kita perlu buat lakaran macam tadi dah. Kita kena buat lakaran. Lakaran kita parallel to x-axis dan nilai dia positif. Maka kita mesti buat bentuk C. Okay, dan jangan lupa kita buat symmetrical line. Ya, ini adalah vertex. Okey, kita dapatkan dulu kita punya vertex. Vertex kita adalah, jangan baca ni, kita baca x dulu. So negatif 2, 2. Kita punya vertex. Okey. Kemudian nak dapatkan kita punya fokus, kita perlu dapatkan P. Untuk dapatkan P ni kita boleh ambil 4P, formula dia 4P samakan dengan 6. Maka P itu kita ambil bacaan 3/2. 3/2. Jadi fokus di sini dan directrice di sini. Okey. Fokus tadi vertex. Okey. Kemudian dapatkan fokus, kita lihat vertex dia pergi ke kanan. Directrice pergi ke kiri. Bila pergerakan kanan kiri, maka x tu yang berubah. Okay, x yang berubah. So kita akan ambil x yang berubah negatif 2. Kalau ke kanan, tambah dengan 3/2. Y kekal 2. Okey, ni nanti kamu kira ni. Ni kalau kita kira ni 1/2, 2. Okey, directrice. Ingat directrice ni garis. Garis yang berubah tadi adalah x. So kita ambillah x tu sebagai tajuk. X, kemudian daripada negatif 2, ni koordinat kita negatif 2, 2. Daripada negatif 2, dia bergerak ke kiri. So kena tolak. Negatif 2 tolak dengan 3/2. So kita akan dapat x tu sama dengan negatif 7/2. Negatif 7/2. Okey, untuk 18C, jadi kita ada equation x² minus 8x plus 4y plus 24 equal to 0. Okey. Okey, untuk yang di sini kita buat convert to the square. So kita akan dapat x minus 4 subtract to negative 4. Okey, kita dapat negative 4 ni sebab coefficient of x bahagi dengan 2. Okey, kemudian yang lain ni kita gerak ke sebelah kanan. So dapat negatif 4y minus 24. Okey. Dan kalau kita permudahkan lagi, sama dengan negatif 4y. Okey, ini akan dapat negatif 16, bawa ke sana. Jadi tambah 16. So tolak 24 tambah 16. Okey, so kita dapat negatif 8. Jadi untuk di sini kita kena ambil x minus 4 squared, kita factorize supaya y ni mesti 1 je sebelah dia. So kita akan dapat tambah 2. Okey. So itulah kita punya standard form. Okay, jadi yang pertama, express the following parabola equation in standard form. Jadi untuk soalan yang pertama tu kita tukar dalam bentuk standard form. Okey. So jawapan kita adalah x tolak 4 kuasa 2 sama dengan negatif 4 y tambah 2. Kemudian state the coordinate of their vertices. Sepatutnya satu je. Okey. So daripada sini kita dapatkan vertex. Okey, untuk vertex, kalau daripada equation ni, vertex ni kita dah dapat dah 4 dan negatif 2. Terus kita baca daripada standard form. Kemudian untuk dapatkan fokus. Okey, so kita buat lakaran dulu. Untuk kita nak buat lakaran, kita lihat sebelah kanan ni adalah y. Maka graf kita mesti parallel to y axis. Dan kita lihat nilai P kita adalah negatif 1. Okay, daripada sini kita kira nilai P itu adalah negatif 1. Okay, so kita kira sini 4P equals to negative 4. Therefore P equals to negative 1. Jadi nilai P itu negatif. Jadi kita buat graf kita parallel to y axis tetapi terbalik. So kita boleh buat dia ke bawah. Macam ni lah. Okay.
So yang ini kita buat dulu symmetrical line. So yang ini adalah vertex. Koordinat dia adalah 4 negatif 2. Okey. Kemudian fokus mesti berada di dalam. Yang directress mesti berada di luar. Directress. Pergerakan dia adalah 1 unit. Ini 1 unit. Ini adalah 1 unit. Okey. Jadi sekarang ni nilai P tu kita baca bila kita nak tentukan fokus, kita baca ikut pergerakan. Kalau daripada vertex pergi ke atas tambah 1. Kalau daripada vertex pergi ke bawah tolak 1. Okey. So yang P ni dekat sini kita nampak negatif untuk menentukan graf kita terbalik. Tapi bila kita nak buat pengiraan, kita ambil nombor je. Ikut pergerakan, atas tambah bawah tolak. Okey, jadi kalau kita nak teruskan fokus. Untuk dapatkan koordinat fokus, kita lihat tadi dia bergerak atas dan bawah. Untuk fokus dia bergerak ke bawah, maka bila bergerak atas bawah, bila bergerak atas bawah kita akan lihat Y yang berubah. Okey. So fokus kita adalah Y yang berubah. So 4 negatif 2, dia bergerak ke bawah, tolak 1. Maka kita akan dapat 4 negatif 3. Okey, kemudian directress. Ingat directress adalah garis. Garis tadi yang berubah adalah Y. Jadi kita akan buat Y itu sama dengan kita punya vertex daripada negatif 2. Dia bergerak ke atas sebanyak 1 unit. Kalau ke atas tambah. So kita akan dapat Y itu sama dengan negatif 1. Okey. Okey, soalan 19 sama juga kita nak dapatkan find the equation of parabola. Syarat dia adalah parallel to x axis. Kalau kita dapati parallel to the x axis, maka general form kita, standard form kita adalah y minus k all squared equals to 4p x minus h. Maksud dia bila parallel to x axis, sebelah kanan tu mesti x. Mesti x. Itu yang pertama. Kemudian maklumat kita yang seterusnya adalah vertex. Vertex kita adalah negatif 3, 2. Maka kita boleh tulis equation kita ni adalah y minus 2 squared equals to 4p x plus 3 ya. Kalau kita lihat vertex kita negatif 3, maka masukkan dalam equation mesti ambil positif. Okey, kemudian kita perlu dapatkan nilai P. Okey, kita boleh gunakan maklumat point ni. Maksudnya at point negative 76. Okey, kita gantikan kiri dan kanan. Maka sebelah kiri kita akan dapat y, bukan y, kita akan dapat, gantikan 6 tolak 2 kuasa 2 sama dengan 4p. X kita negatif 7 tambah 3. Okey, kita selesaikan ni. Ini adalah 16 sama dengan, ini adalah negatif 4. So negatif 16, maka P itu adalah negatif 1. Okey. Jadi kita punya graf parallel to x axis, tetapi nilai P kita adalah negatif. Maka kita akan buat C terbalik. Okey, so kita akan buat C terbalik. So macam itulah. C terbalik. Okey, kemudian kita lukis symmetrical line. Okey. So daripada sini vertex kita adalah daripada ni, negatif 3, 2. Ni dia beri dalam soalan. Fokus tak ada. Fokus mesti kat sini. Okey, fokus kita boleh dapatkan. Fokus kita lihat daripada sini bergerak ke kiri sebanyak 1 unit. Sebanyak 1 unit ke kiri. Sebanyak 1 unit, maka bila bergerak ke kiri atau ke kanan, x tu yang berubah. So kita boleh ambil negatif 3, x tu tolak 1 sebab dia bergerak ke kiri, y tak berubah. Maka fokus kita adalah negatif 4, 2. Kemudian untuk yang seterusnya directress. Okey, directress ini adalah disebabkan x tu yang berubah, maka jadikan x tu sebagai tajuk. Maka x sama dengan negatif 3, dia bergerak ke kanan sebanyak 1. So inilah kita punya directress kita. Okey, bergerak sebanyak 1. Ini directress.
maka kita akan tambah 1. So directress kita adalah negatif 2. Ini adalah X negatif 2. Kita lihat soalan 20. Ini lain sikit. Okey, kita ada bentuk parabola. Okey. Kemudian kita ada satu mentor kat dalam ni. Kat sini mentor ya. Okey, sekarang ni dia beri fokus 16. Fokus 16. Opening at the focus is 16. Okey, maknanya sekarang ni daripada lakaran ni kita boleh andaikan vertex ni, kita boleh andaikan dia sebagai 0 0. Kalau saya andaikan ni 0 0, maka koordinat A ni kita boleh labelkan dia sebagai, okey, katakan ini fokus ya. Ini adalah fokus. Fokus. So kita boleh ambil ini panjang dia adalah P. Maka saya boleh gunakan koordinat P8. P8. Kalau dekat sini saya boleh gunakan label dia adalah 9. X tu 9. Daripada sini X tu 9. Yang ini kita tak tahu berapa tinggi dia ni. Katakan saya labelkan dia sebagai M lah. Tak tahu berapa tinggi dia. Okey. Jadi kita dapatkan equation. Jadi kita lihat bentuk graf kita ni adalah bentuk C, parallel to X axis. Maka kalau kita nak ramalkan bentuk equation kita, kita boleh tulis macam ni, y subtract 2k squared equals to 4p kemudian x minus h. Okey. Disebabkan vertex kita ni 0 0, maka saya boleh tulis y squared equals to 4px. 1. Sekarang ni kita dapatkan nilai P. Okey, untuk dapatkan nilai P, kita boleh ambil nilai. Okey, kita boleh ambil at point A ni. Kalau saya gunakan at point A, P8. Okey, maka kita boleh gunakan 8 kuasa 2. Ni, 8 kuasa 2 64. Ni, 8 kuasa 2 64 sama dengan 4 P. X adalah P. So kita boleh tulis 4P kuasa 2. So daripada sini kita boleh dapat nilai P itu adalah sama dengan 4. Sebab P kuasa 2 sama dengan 16, P itu adalah 4. Maka equation kita adalah Y kuasa 2 sama dengan 4 kali 4, 16. Okey. So equation kita dah selesai. Okey, kemudian kita ada soalan satu lagi. Kita nak cari diameter. Ni panjang ni, CD ni. Okey, katakan yang ni tadi saya dah ramalkan M. Saya cari M dulu. Okey, kalau kita nak cari M, kita boleh ambil daripada equation tadi. Kita boleh ambil daripada sini. So untuk soalan B ni, at point C, saya ambil koordinat 9M. Okey. So saya gunakan ni, maka kita ambil M kuasa 2 sama dengan 16 darab 9 adalah 144. Maka kita akan dapat M tu adalah 12. Okey, selesai kan ni? 144, so kita buat square root, M kita adalah 12. Soalan dia bukan tanya M, dia tanya berapa panjang CD. So panjang CD ni adalah 2 kali M. 2 kali M. So 2 darab M. M tadi 12, so jawapan dia 24 unit.